Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan, puan-puan, haji hajah semua yang menonton, dan saya juga menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang telah memberi salam di bahagian komen. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada petang ini dalam kapsul 15 minit Asmaul Husna. Kita pada siri yang ke-5, maksud siri yang ke-5, hari yang ke-5, membahaskan nama Allah yang ke-4. Semalam kita dah membahaskan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim sekali dalam satu siri. Hari sebelumnya kita bahaskan tentang nama Allah dan kalimah Allah, dan insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi tentang Al-Malik. Al-Malik. Jadi ini adalah nama Allah yang ke-4 untuk siri yang ke-5 insya-Allah. Sebelum tu kalau ada kurang jelas pada bahagian suara dan video, boleh tolong komen dan bagi tahu pada Al-Fadhil Ustaz Fahmi untuk kita baiki apa yang kurang. Boleh. Baik. Terima kasih kerana bersama saya Puan Nursyah, Puan Siti Hajar dan semua yang menonton. Jadi pada nama Al-Malik, Al-Malik ada tiga nama yang berkaitan, maksudnya ada tiga. Al-Malik ni ada tiga
nama yang berkaitan. Ada lagi dua, yang pertamanya Al-Malik, yang keduanya Al-Malik, yang ketiganya Malikul Mulk. Jadi ketiga-tiga nama ini adalah Asmaul Husna. Yang pertamanya Malik tanpa alif, yang kedua Malik, selepas mim tu ada alif, dan yang ketiga Malikul Mulki. Malikul Mulki. Yang mana ketiga-tiga ini bermaksud menunjukkan kepada Al-Quwwah, kata Syekh Ali Jum'ah. Keseluruhannya menunjukkan kepada Al-Quwwah, menunjukkan kepada yang memiliki. Malik maknanya yang memiliki. Malik maksudnya juga yang memiliki. Malikul Mulk, yang memiliki segala makhluk. Itu juga maksudnya yang memiliki. Yang ketiga-tiga ini akan menunjuk kepada makna Al-Quwwah. Al-Quwwah maksudnya ada kekuatan menandingi yang lain. Itu. Kalau kita belajar bahasa Arab, huruf mim, lam, kaf ini merupakan satu, selain makna memiliki, ia juga ada makna mengatasi. Walaupun bentuk disusun, contoh malaka, dia makna memiliki, mengatasi orang yang tidak memiliki. Ataupun kalama. Kalama maksudnya yang mencederakan. Kalama dalam bahasa Arab maksudnya yang mencederakan. Ada mim, ada lam, ada kaf. Kemudian takallama, yang bercakap. Dia ada kekuatan mengatasi yang diam. Kemudian lakama, lam, kaf, mim. Dia merupakan satu orang yang memukul, mengatasi orang yang dipukul. Jadi perkataan mim, lam, kaf, kalau disusun dalam bentuk apa pun, kalama, lakama, malaka, semuanya ada makna kekuatan dan mengatasi yang lain. Itu keistimewaan bahasa Arab. Dipusing-pusing, dia punya makna asasi itu masih lagi sama. Dalam makna kalimah ataupun nama Asmaul Husna Malik, dia ada tiga cara menyebutnya. Malik, Asmaul Husna, Malik, macam kita sebut tadi, ada alif, kemudian Malikul Mulk. Secara umumnya ketiga-tiganya maksud yang menguasai ataupun yang memiliki. Tapi secara khususnya ada perbezaan sedikit makna. Kalau Malik tanpa alif, Malik, dia bermakna, Asmaul Husna ini bermakna kekuatan ataupun pemilikan yang menguasai keseluruhan. Itu Malik. Dia ada kekuatan, ada kesultanan, ada kekuasaan yang menguasai keseluruhan. Kemudian kalau Malik, dia menguasai dan dia menguasai sepenuhnya. Kalau ada Malik saja, dia menguasai seluruhnya, tapi berkemungkinan ada perkara yang dia tidak boleh tasarruf, dia tak guna. Dia kuasai saja. Ada orang yang Malik. Malik maksudnya dia kuasai mungkin tak banyak, tapi penguasaannya penuh terhadap sesuatu. Itu Malik. Allah Subhanahu Wa Taala ni Malik, Malik dan Malikil Mulk. Maksudnya yang memiliki segala pemilikan dan menguasai dan mampu untuk menggunakan segala yang dia miliki. Jadi maksudnya Allah Ta'ala ni berkuasa penuh, mutlak ke atas makhluk-makhluknya. Jadi bila kita sebut Allah Malik, maksudnya Allah menguasai. Kemudian Allah Malik juga, maksudnya Allah menguasai dan kontrol perkara tersebut. Dia boleh buat apa yang dia mahu. Wa Malikul Mulki, dan dia akan memiliki segala perkara, segala macam perkara. Itu keistimewaan, kesempurnaan pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah adalah yang mencipta alam ini. Dia adalah Khaliq, maka dia adalah Malik. Dia lah yang ciptakan, maka secara automatiknya dia juga adalah pemilik kepada apa yang dia ciptakan. Tidak ada orang ataupun makhluk lain yang berkongsi dengan Allah dalam memiliki sesuatu. Maksudnya kita semua adalah dimiliki oleh Allah. Maka kita dicipta oleh Allah, maka kita dimiliki oleh Allah, maka kita dikuasai oleh Allah.
Bagaimana Allah menguasai makhluknya? Melalui syariatnya. Maka syariat ini kata para ulama adalah Allah di antara cara Allah menzahirkan kekuasaannya ke atas kita, ke atas hamba-Nya. Maka dikuasai oleh Allah itu bukan suatu perkara yang buruk kata para ulama, kerana kita dikuasai oleh Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita kaitkan dengan yang sebelumnya. Dikuasai oleh raja ataupun pemilik yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Maksudnya dimiliki oleh satu raja yang baik hati. Itu kan satu keuntungan bagi seseorang ataupun sesuatu yang dimiliki. Kerana dia tidak akan berkasar dengan apa yang dia miliki, bahkan dia akan mengasihi pula. Jadi ketika membayangkan dikuasai oleh Allah, maksudnya kita ini dikuasai oleh Al-Malik, maka kita perlu menghayati juga bahawa kita dikuasai oleh Al-Malikur Rahim, Malik yang sifatnya pemaaf, pemurah ataupun pengasih. Kemudian Syekh Ali Jumaah menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni sekali-kali tidak akan dinisbahkan dengan al-zulm, maksudnya kezaliman. Bagaimana Allah Taala mentadbir ataupun menguasai makhluk, maksudnya kalaupun Allah Taala menguasainya dengan kekasaran, dengan kekuatan yang kasar, maksudnya dengan mudarat atau dengan musibah, itu bukan suatu kezaliman. Kerana kita ini milik penuh Allah SWT. Bila kita milik penuh Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala berhak melakukan apa sahaja yang dia mahu. Kalaupun kita tidak suka dengan apa yang Allah Ta'ala buat, itu bukan satu hak kita untuk berkata Allah Ta'ala itu zalim. Seperti sebahagian orang mengatakan Allah Ta'ala ni membebankan manusia berpuasa 30 hari berturut-turut. Itu agama yang zalim. Tidak, kerana kita ini makhluk yang diciptakan oleh dia, dikuasai oleh dia, dan kita ini berhak dilakukan sebegitu kerana kita makhluknya. Maka selama-lamanya tidak akan dinisbahkan zalim kepada Allah. Bahkan zalim itu dinisbahkan kepada orang yang ataupun sesuatu yang menyalahgunakan hak orang lain. Itu zalim. Zalim itu dinisbahkan kepada seseorang. Kalau hal ehwal dunianya dinisbahkan kepada seseorang yang telah menguasai ataupun menggunakan sesuatu yang bukan hak dia, menggunakan hak orang lain. Itu zalim. Tapi Allah tidak zalim kerana dia menguasai sesuatu yang memang milik dia. Macam anak kita main teddy bear, kadang dia pusing tengkuknya, kadang dia pusing tangan teddy bear tu. Itu tidak zalim terhadap teddy bear tu sebab teddy bear tu milik dia. Tapi kalau dia buat sesuatu, adik buat sesuatu kepada hak kakaknya, itu zalimlah, tapi dalam keadaan dimaafkan kerana dia tidak mengetahuinya. Boleh. Kemudian Al-Malik kata para ulama juga dimaksudkan di sini al-mutasarrif fi mulkihi kama yasha, al-mustaghni bi nafsihi amma siwa. Malik juga maksud kaya, Allah Taala itu kaya daripada selainnya. Maksudnya Malik setelah dia menguasai, tentulah dia tidak perlu kepada yang lain kerana dia telah memiliki perkara tersebut. Jadi Allah Taala ni al-mustaghni, selama-lamanya tidak akan memerlukan kepada yang lain, kerana dia telah ada apa yang dia ada. Adapun kita, ketika kita berinteraksi dengan nama ini, kita kena faham dua perkara, yang kita ini adalah makhluk, dia Malik, dan kita mamluk. Mamluk maksudnya hamba lah, yang dikuasai. Dan kita juga adalah yang fakir, kita ni miskin, kita tidak memiliki. Andai kita memiliki apa yang kita miliki, maka itu hanyalah daripada pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita punya. Jadi ulama selalu ingatkan, apa yang kita ada ni pinjaman semata-mata. Pinjaman tu diberi dengan syarat pula, kan? Tangan kita diberi dengan syarat. Ia adalah pinjaman untuk melakukan amal ketaatan. Mata diberi sebagai pinjaman untuk melihat perkara-perkara yang menambahkan iman. Mulut diberi untuk perkara-perkara yang menyebut perkara-perkara yang baik, membaca Al-Quran. Jadi kalau kita menyalahgunakan pemberian pinjaman daripada Allah ni, kita zalim. Yang mana orang zalim akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kerana menyalahgunakan apa yang bukan milik dia. Jadi apa yang ada pada tubuh kita bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Kemudian disebut sini ada sebahagian zikir yang
elok untuk diamalkan untuk membantu perihal hati kita dalam berinteraksi dengan Allah. Antara yang disebutkan di sini kata para ulama, kelebihan orang yang melazimi Malik, ya Malik, ya Malik tanpa alif tadi, ya Malik 100 kali setiap kali waktu zuhur. Selepas solat zuhur ataupun sebelum waktu masuknya waktu zuhur dibaca 100 kali. Antara faedahnya dapat melembutkan hati dan menghilangkan kegelisahan. Dibaca 100 kali. Dan ada juga kata di sini Imam dikatakan Syekh membaca 121 kali selepas solat fajar, selepas terbit fajar, maksud selepas solat subuh lah, ataupun selepas masuk waktu subuh dibaca 121 kali, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya pemberian-pemberian sama ada melalui asbab ataupun melalui melalui asbab keduniaan, ataupun diberikan kepada futuhat kepada hatinya. Sama macam tadi ada diberi ketenangan. Bagaimana orang yang berinteraksi dengan nama Al-Malik ini tidak tenang, dia sedang bersandar kepada Tuhan yang Maha Kaya, gitu kan. Jadi orang yang miskin risau sebab tak ada siapa yang nak bantu. Risaulah kan, orang miskin risaunya kerana tidak ada orang bantu. Tapi kalau dia tahu di belakangnya ada yang akan memberi, dia belum dapat lagi sudah bagi ketenangan pada diri dia. Belum lagi dapat bantuan tersebut, tapi dia tahu di belakang dia akan ada yang memberi kepada dia. Hari ini susah, dengar ada esok orang nak bagi, itu sudah cukup melapangkan dirinya. Maka hamba-hamba yang merasa susah tapi menisbahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kaya, lagi Maha Pemurah, yang Maha Memberi, maka hilang kegelisahan itu. Dia cuma menunggu bilakah tarikhnya ataupun waktunya akan diberi kepada dirinya. Yakin dia akan sampai perkara tersebut, maka keyakinan dia itu menghilangkan kegelisahannya. Walaupun apa yang diharapkan itu belum lagi terima pada tangannya. Sebab itu kata para ulama, bersandar kepada nama Al-Malik ini, Allah Al-Malik ini, membawa kepada ketenangan, safa'ul qalbi wa husulul ghina, akan membawa kepada ketenangan, memberi kekayaan. Boleh. Jadi diamalkanlah mengikut yang dicadangkan ni 100 kali, ataupun berapa-berapalah yang kita mampu untuk kita amalkan, supaya interaksi kita kepada Allah itu tidak pernah putus. Kita selalu sebutkan dalam interaksi kepada Allah yang pentingnya ingat dan percaya, mengingati Allah dan menghayati hubungan kepada Allah, kerana itu sahaja yang dituntut untuk kita melakukan. Kita di dunia ni kurang kepercayaan saja, husnuzan saja kepada Allah. Jadi kita tambahkan husnuzan itu dengan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekadar itu saja. InsyaAllah esok kita akan sambung kepada nama Al-Quddus. Subhanallah, istimewa nama Al-Quddus ini. Jangan lupa untuk dengarkan esok dengan nota-notanya insyaAllah. Naqifuna walhamdulillah. Kita doakan semoga Allah Ta'ala memberikan kita ketenangan dan pergantungan penuh kepadanya, dan semoga kita diberikan kesejahteraan dunia dan akhirat. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kerana menonton. Oh, sorry. Hari Isnin, esok kita cuti. Mengaji pun cuti juga kan. Hari Isnin kita sambung. Okey. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.